112. Dan kalau kita baca kenyataan Zahid Hamidi tadi, dia kata apa? Ahli-ahli parlimen Barisan Nasional telah menyantangi aku janji. Dia kata, sehubungan dengan ini, mana-mana ahli parlimen yang melanggar arahan parti akan mengakibatkan pelepasan keahlian parti tersebut, termasuk kerusi parlimen. Dia tak boleh melompat dah, tuan-tuan. Dia orang tak ada istilah dah melompat. Tak boleh kena beli, tak boleh dah. Kalau dia lompat, parti sebelah jatuh. So, game dah over? Belum. So, siapa yang boleh jadi majoriti? Kalau Anwar berjumpa dengan Zahid Hamidi esok, menawarkan Zahid Hamidi atau orang dia, timbalan Perdana Menteri. Ini saya cakap je lah kan. Jadi tak jadi cerita lain. Ataupun orang-orang UMNO lah katakan. Tak semestinya Zahid kan. Timbalan Perdana Menteri. Pertama, GPS akan jadi pembangkang lah. GPS dah announce saja lah. Kedua, kerajaan minoriti, bukan, kerajaan simple majority akan berjaya dibentuk. Pada masa itu, kalau dah jadi kerajaan, boleh nak jemput GPS kalau nak join ke bentuk kerajaan. I don't think GPS akan setuju lah. Now, GPS on the other hand, dia tak akan join Pakatan Harapan. Dia dah announce benda ni awal-awal. Sebab apa? Dalam Pakatan Harapan ada DAP. Sama juga cerita dia. Dia cerita yang sama. Ada DAP. DAP dengan GPN ni tak boleh. Macam juga dengan Bersatu. Tapi BN ni boleh ke dengan DAP? Itu saya kata tadi. Yang cerita DAP itu cerita untuk jual pada bodoh-bodoh dan si dungu. Sebenarnya tak ada threat pun DAP tu. Sebenarnya DAP ni tak ada threat pun. Tak percaya. Tak ada threat pun. Yang threat sebenarnya bagi UMNO Barisan Nasional adalah Bersatu dan juga PAS. So akhirnya sekarang ini UMNO dah realise ini berlaku. Now, bukan ke korang kata Barisan Nasional itu kleptokrat. Kata tak nak kerjasama. Kita kena faham satu benda, tuan-tuan. Yang kita kata kleptokrat adalah ahli-ahli parlimen yang kleptokrat. Parti tak pernah kleptokrat. Kita sebut secara umum label. Tapi yang, macam bagi contoh lah, tuan-tuan. Pisau, kita tak boleh kata pisau tu sebagai jahat. Yang jahat orang yang pakai dia. Kalau guna untuk masak, dia jadi baik. Kalau guna untuk uduh orang, dia jadi jahat. Tapi adakah pisau itu jahat? Sama juga parti. Saya selalu sebut benda ni. Orang UMNO tak jahat. Orang Bersatu tak jahat. Orang PAS tak jahat. Parti PAS tak jahat. Parti Bersatu tak jahat. Parti UMNO tak jahat. Ni saya sebut. Siapa yang follow live saya kata. Yang jahat orang di dalamnya. Contoh, Tuan Guru almarhum Tuan Guru Ni Aziz. Tuan Guru Ni Aziz dulu seorang yang baik. Masa tu kita kerjasama dengan PAS. Tapi bila beliau meninggal dunia, dia ambil alih-alih Haji Hadi, yang jahatnya jadi. Yang jahatnya jadi, tuan-tuan. Menggunakan agama demi untuk kelangsungan kuasa mereka. Dan yang ketiga, kenapa kena kerjasama dengan Pakatan Harapan? Saya kata tadi, kalau BN bekerjasama dengan PN, ini kira mereka sedang menggali kubur mereka sendiri untuk PRU ke-16. Dia sedang gali kubur dia sendiri untuk PRU ke-16. Tetapi kalau dia bekerjasama dengan PH, dia jadi kerajaan, dia boleh kumpul balik kekuatan yang dia ada. Itu yang kita kena faham. Situasi itu yang kita kena tahu. So nanti kalau dia kuat, dia akan berjaya lawan Pakatan Harapan jugalah. Lawanlah masa tu. Masa tu kita lawan lah. Tapi buat masa ni kita nak bentuk kerajaan. The thing is, tuan-tuan, kita nak bentuk kerajaan to move forward. Ni bukan masalah gila kuasa tak gila kuasa. Ni, parlimen kena bersidang. Negara kena ada pemimpin. Negara kena ada parlimen untuk membuat keputusan. Kalau tak ada government, tak payah gila kuasa lah kita tak payah gila. Kalau tak payah gila kuasa, semualah tak payah minta kuasa. Tak payah dekat parlimen lah. Betul? Okey. So, esok apa akan berlaku? Katakanlah dia jumpa dengan Yang di-Pertuan Agong. Dia jumpa Yang di-Pertuan Agong. So, dipersembahkanlah orang kata majority. Katakanlah, sembahlah majority. Anwar pun sembah majority kepada Yang di-Pertuan Agong, kata bergama dengan Pakatan Harapan. Okey. Pakatan Harapan bersama dengan Barisan Nasional membentuk kerajaan. Kemudian, apa seterusnya? Seterusnya, bila buka sidang parlimen minggu hadapan, lepas Anwar Ibrahim diangkat menjadi Perdana Menteri,
maka mereka kena mengadakan satu usul undi percaya. Satu usul undi percaya untuk mengukuhkan lagi dakwaan tersebut. Itu je cara. Dia tak cukup dengan mereka duduk kat situ. Supaya benda ini formal. Maksudnya bawa ke parlimen sebagai kerajaan yang dipilih buat sementara ini. Dengan ini kami mengumumkan undi percaya kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri Malaysia. Buat undian. Pada masa itu mereka boleh buat undian. So setelah mereka buat undian, maka seal the deal. Now tuan-tuan, dia Akta Anti-54 Parti ni ada pro dan con. Dalam keadaan ini dia pro. Dia ada kekuatan dia. Walaupun saya sendiri tak pro kepada Akta Anti-54 Parti, tetapi benda ini menyebabkan ahli parlimen yang nak melompat tu agak sukar nak melompat. Since kita pun baca tadi, Zahid pun kata kan, dia pun kata bahawa lepas ini tak ada dah. Tak ada isu. Nak melompat-melompat ni tak ada isu. Siapa melompat, kira jatuh parti, kira kursi jatuh. Siapa bukan melompat, siapa yang melawan kata-kata presiden. Mereka semua telah menandatangani aku janji. Kata bagi kuasa penuh kepada presiden. Ini bukan UMNO, ini Barisan Nasional. Untuk menentukan kepada siapa mereka hendak bergabung. Nah, untuk Zahid Hamidi, saya nak bagi tahulah. Kalau kamu menonton video ni, kalau Datuk Seri menonton video ni. Jadi kita fikir satu je. Your survival bukan dalam case tu lah. Case tu dia akan berjalan seperti biasa. Your survival dalam political career you. Pertama, kalau you bersama dengan Perikatan Nasional, bukan saja kamu akan mati secara politiknya lah, bukan mati fizikal. Mati politiknya di dalam pemilihan Agung UMNO yang berlangsung tidak lama lagi. UMNO juga akan mati secara fizikalnya di dalam orang kata apa, PRU yang akan datang. Dan naturally Muhyiddin Yassin bukan bodoh. Nampak je muka selenga macam tu tuan-tuan. Muhyiddin Yassin ni bukan bodoh. Apa dia boleh buat tuan-tuan? Dia akan lantik orang-orang yang lemah di dalam UMNO untuk memimpin UMNO. Masuk pemilihan parti, fund dia orang, bagi duit, lawan Zahid Hamidi. Pastikan Zahid Hamidi kalah. Paling-paling kurang pun Zahid Hamidi masuk jail, orang lain akan naik jadi Perdana Menteri. Sorry, bukan Perdana Menteri, Presiden UMNO. Ini dah ada desakan daripada KJ, daripada beberapa orang supaya Zahid Hamidi meletak jawatan. Okey, itu daripada perspektif Barisan Nasional. Now, perspektif Pakatan Harapan macam mana pula? Ini bukan Pakatan Harapan, ni perspektif Iswardi Morni. Ni saya cakap. Bagi saya lah, ini mungkin tuan-tuan tak suka lah, tak apa. Saya kata tadi, dia benda yang kita nak dengar dengan benda yang realitinya. Bagi saya risau kalau kerajaan ini dibentuk dengan Barisan Nasional. Saya risau. Number one, kenapa saya risau? Persepsi rakyat. Kata parti kleptokrat, rompak duit rakyat, sakau, cerita lagu sakau hari-hari, tapi sekarang kerjasama pula dengan parti yang sakau. So, rakyat akan kehilangan kepercayaan kepada kita. Yang kedua, tak mustahil nanti kalau dia bekerjasama dengan kita, dia akan sakau. So, pembangkang dedahkan, UMNO sakau, UMNO sakau, UMNO sakau. Kerajaan Pakatan Harapan dan UMNO sakau. Yang terpalit, kita sekali tuan-tuan, Pakatan Harapan. Walaupun kita tak sakau, kita akan terpalit sekali. Sama juga masa Pakatan Harapan memerintah dulu, yang jadi Perdana Menterinya Mahathir Mohamad, yang jadi Menteri KDN-nya si Muhyiddin Yassin. Tapi Pakatan Harapan sekarang ini disalahkan bawa Abu Chimpeng masuk Malaysia. Apakah sedangkan Perdana Menteri bersatu, Menteri KDN bersatu. Tapi kerajaan sekarang, Pakatan Harapan sekarang yang disalahkan bawa Abu Chimpeng masuk ke dalam Malaysia. Takkan pelik? Yang menyalahkan tu pula orang dalam Perikatan Nasional. Orang PAS, orang bersatu. Sedangkan Muhyiddin Yassin itulah Menteri KDN. Takkan boleh bawa masuk kalau Menteri KDN tak benar kan? So, itu yang berlaku situasinya. Kita akan disalahkan lagi. Dan masuk PRU 16, kita akan berdepan dengan Perikatan Nasional yang lebih kuat. Kita akan tumbang. So, apa pilihan kita, Iswardi? Ni kalau tanya saya lah. Again, saya kata, saya tak try to please anyone. Saya tak nak please anyone. Tak payah bergabung.
Kalau esok Anwar jadi dengan Barisan Nasional, tak apalah, itu keputusan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya ni ahli biasa je, tak payah gabung. Ini pandangan dan pendapat saya. Jangan pula lepas ni benda ni dia apa nama? Diambil, lepas tu ambil tindakan disiplin pada saya pula. Apa? Ahli tak boleh bagi pandangan ke? Pelik betul. Saya kata tak payah gabung. Kenapa? Nah, kalau kita bergabung tuan-tuan, saya kata kenapa saya, Rafizi, Nurul hari tu cakap bahawa nak menang PRU ni agak payah. Perasan tak tuan-tuan dulu sebelum ni kami cakap? Kami kata nak menang sebenarnya PRU 16. Nak menang PRU 16. Nak menang PRU. Tapi ramai yang nak mengangkat Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Jadi kami pun okeylah, kita push jugalah. Cubalah build the narrative. Tapi kita gagal. Kerana memang kita tahu secara orang kata apa, secara faktanya ini je yang kita boleh pergi buat masa ini. Kenapa Perikatan Nasional tu kuat sangat guys? Nak cerita kenapa. Sebab Perikatan Nasional dengan dana yang dia ada, ni cyber trooper ni tuan-tuan, dia orang bayar tau. Saya tahu satu cyber trooper dibayar RM150 sehingga RM300 satu hari. Mereka dibayar RM150 sehingga RM300 satu hari. Satu hari kali dengan 30 hari, kalau buat kerja 30 hari. Sebab itu kalau kita tengok yang masuk posting saya, dia akan ada orang yang sama. Dia tukar je ID, orang yang sama. So dia masuk, dia maki, dan dia akan copy paste ayat yang sama. So ada satu hari tu tiba-tiba tak ada. Sebab masa tu hari tu mungkin dia orang tengah meeting. So hari tu tak ada, orang-orang ni tak ada. Kan? So mereka telah berjaya menanam orang kata apa, menanam semangat, bukan kebencian di kalangan rakyat. Telah berjaya menanam kebencian di kalangan rakyat melalui social media. Mereka berjaya. Serius, to be honest, mereka berjaya. Mereka lebih berjaya daripada Barisan Nasional. Sebab PAS dan juga Bersatu, dia bukan macam UMNO dulu. UMNO, dia main sentimen agama. Tapi sebab dia ada MIC dan MCA, so mereka terpaksa tone down. Bersatu, PAS, dia tak berharapkan kepada sesiapa, tuan-tuan. Dia tak berharap kepada sesiapa. So dia main sentimen tu memang kau-kau gila punya. Kau-kau gila dia main sentimen agama dan bangsa. Dan tak ada siapa ambil tindakan pada mereka. So what happened? Kalau bagi saya, Pakatan Harapan jangan bergabung dengan UMNO. Kita jadi pembangkang, PRU 16 kita akan menang. Sebab kita akan menyaksikan nak membentuk kerajaan. Barisan Nasional nak bentuk kerajaan. Perikatan Nasional nak bentuk kerajaan. Dia akan kena bergabung dengan GPS, GRS. Dan dia kena bergabung dengan Barisan Nasional. Kalau tak, tidak ada kerajaan. So katalah satu senario. Okay, Pakatan Harapan tak ada majoriti. Perikatan Nasional pun tak ada majoriti sebab UMNO tak nak bersama, Barisan Nasional tak nak bersama dengan mereka. So pada waktu itu bagaimana? So pada waktu itu, Yang di-Pertuan Agong sewajarnya memanggil yang mempunyai majoriti paling besar. Gabungan yang mempunyai majoriti paling besar, kamu memberi dekri, dia bagi dekri, kamu hendaklah membentuk kerajaan campuran. Itu dekri dia yang di-Pertuan Agong. Kena bentuk juga kerajaan campuran. So pada waktu itu kena runding lah. Mungkin sebenarnya Perdana Menteri itu tak datang daripada mereka berdua. Tiba-tiba Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Mustahil lah, bukanlah mustahil, sukar lah. Tapi tak mustahil. Ataupun bukan Muhyiddin Yassin, kami boleh jadi Perdana Menteri tapi bukan Muhyiddin Yassin. Bukan juga Zahid Hamidi. So siapa? Kita lantik Hadi Awang jadi Perdana Menteri. Tak mustahil tuan-tuan. Okeylah, kita lantik orang GPS jadi Perdana Menteri atau GRS jadi Perdana Menteri. Tak mustahil. Ini neutral ground. Itu satu kaedah untuk mereka nak membentuk kerajaan baru sekarang ini. So kita kata, bila nak menang ni? Yang betul-betul menang. UMNO, kita telah berjaya letak satu tiang. Perikatan Nasional jangan berangan sangatlah. Jangan syok sangat. Jangan syok sangat. Kalau UMNO pun kami boleh tumbangkan, yang 60 tahun tu kami boleh tumbangkan, kamu ni mudah je. Kali ni tak berjaya siapa kata kami tak berjaya? Kami menang 81 apa? Campur 1, 82. Perikatan Nasional tak menang pun. Perikatan Nasional jatuh tumbang. Cuma kami tak berjaya membentuk majoriti, itu je. Tapi daripada segi numbers, kami lebih banyak daripada Perikatan Nasional. Setuju tak setuju? Betul? Even Perikatan Nasional pun tidak ada majoriti.
So sebab itu bila Abang Jo sebut hari ni, dia kata, oh Sarawak tu kedak anak dara lah. Anak dara tu semua orang nak ajak bergerek. Seorang tak wadah nak ajak bergerek, seorang ni nak ajak bergerek, seorang yang nak ajak bergerek. Semua ngagak Sarawak ni tu. Saya translate. Sarawak ni macam awek lah kan. Seorang ni ajak bercinta, seorang ni ajak bercinta, PH ajak bercinta, semua nak ajak bentuk kerajaan. Dia Abang Jo saya nak bagi tahu, tak payah bangga sangat lah. Setakat 20 kerusi tu sebenarnya tak boleh bentuk kerajaan pun. Kalau PH campur GPS tak boleh bentuk kerajaan. Dia sebenarnya kena 30 kerusi baru boleh bentuk kerajaan. GPS kalau masuk pun sebagai penguat saja. Tapi saya boleh kata macam ni lah GPS. Bila kamu bentuk kerajaan sekarang ini, kamu membentuk kerajaan, kalau betul lah kerajaan dengan Barisan Nasional, kamu bakal membentuk kerajaan dengan Muhyiddin Yassin yang menyebut tentang agenda kristenisasi, yang menyebut tentang yang PAS menyebut tentang kafir harbi, yang PAS mengatakan ada orang di dalam PAS mengatakan halal darah orang yang kafir harbi ni. Ini yang GPS nak kerjasama, yang memainkan sentimen kaum dan agama. Ini ke yang GPS nak kerjasama? Kalau itu yang GPS nak kerjasama, silakan. Kita tak ada isu. So to be honest tuan-tuan, kalau ikut saya lah, tak payahlah. Tak payah bentuk kerajaan, tak payah jadi Perdana Menteri, tak payah. Kekal jadi pembangkang. Mungkin PRU ke-16 Datuk Seri Anwar umur 80 tahun dia nak bertanding, silakan. Dia ada satu term lagi sebagai presiden parti. Beliau ada satu term lagi. Kalau tak, dia boleh pas kepada orang lain. Kita ada Nurul, Rafizi, kita ada pemimpin-pemimpin bawah muda, Akmal Nasir, kita ada even yang Roziah Ismail. Kita ada ramai pemimpin-pemimpin yang muda yang boleh membawa parti ini ke hadapan. Tidak semestinya Anwar Ibrahim. Pakatan Harapan, Parti Keadilan Rakyat tidak ketandusan pemimpin. Itu saya nak cakap. Kami tidak ketandusan pemimpin. Dan sekiranya kita jadi pembangkang, kita akan jadi pembangkang yang sangat kuat. Dan dalam PRU ke-16, bagaimana kata saya, sebagaimana kata Rafizi, bagaimana kata Nurul, kajian kami mengatakan bahawa kita akan tumbang dan menang dengan kandang yang besar. Saya kata kenapa tuan-tuan? Bayangkan 4 bulan, 6 bulan lah Rafizi keluar, bergegar macam tu UMNO Barisan Nasional. Bayangkan kalau 5 tahun tak terlingkup Perikatan Nasional tuan-tuan. Tapi nanti korang kena tangkap lah. Ada yang minta balik Akta ISA, yang tu semua macam-macam walaun. Dia nak buat balik Akta ISA, undang-undang tu ada, boleh kalau dia nak buat. Tetapi itu akan jadi bercanggah dengan perlembagaan nanti. Lagilah dia orang kena. Nanti kamu kena tangkap, tak apa. Bukan saya kata berani tak, berani tu tak. Tapi Allah ada. Saya tak takut pada kita ni semua ni tuan-tuan. Jangan takut pada manusia. Kita takut pada Allah. Jangan takut pada DAP. DAP. Takut sangat pada DAP. Dia orang takut DAP lebih daripada takut Tuhan tuan-tuan. Okey? So, adakah boleh membentuk kerajaan? Kesimpulan saya boleh kata, boleh sebenarnya. Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh membentuk kerajaan esok dengan Barisan Nasional. Itu jawapan mudahnya. Dan Barisan Nasional telah mengeluarkan kenyataan bahawa mereka tidak akan membentuk kerajaan dengan GPS dan juga sewaktu dengannya. Tapi kena fikir je lah. Kalau betul Datuk Seri Anwar Ibrahim nak jadi Perdana Menteri juga, ahlan wa sahlan wa marhaban. Saya kena halang tu tak boleh. Okay? Saya hanya menyebut. Bila saya sebut 81, saya sebut Melaka, saya sebut Johor, semua betul. Ini saya sebut sekali lagi tentang jawatan ini. Tapi kalau tak nak juga terima, tak apalah. Kita ni manusia yang kedril, yang kecil, yang orang mungkin tak dengar. 16,000 orang dengar saya kan, dengan 4,000 sekarang ni dekat YouTube dan juga TikTok. Tak apalah. Saya pun dah tak sihat ni, nak makan ubat. Sekian daripada saya. Terima kasih. Sebarkan. Selamat malam. Selamat beristirahat. Yang penting, lawan. Tetap lawan. Salam.